Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Satu lagi topik yang saya kira cukup relevan dengan perkembangan semasa telah pun kita pilih, dan kita akan sembang-sembang topik ini bersama dengan seorang tetamu yang berada bersama saya di studio, dan insyaAllah kita juga akan menghubungi dua lagi tetamu insyaAllah melalui talian. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah PRU Dun Sabah Undi Orang Muda. Dan bagi saya ini merupakan satu topik yang cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang, kerana kalau kita imbas kembali dalam PRU yang ke-14, rata-ratanya pemerhati politik dan sebagainya bersetuju bahawa keputusan PRU 14 itu berlaku disebabkan oleh undi anak muda. Dan ketika itu kita melihat bagaimana Barisan Nasional yang lebih 61 tahun memerintah negara telah pun tumbang ketika itu. Dan inilah topik yang akan kita bincangkan bersama dengan tetamu saya di studio yang berbahagia, Encik Muhammad Nazri Abdul Latif, iaitu Exco Majlis Belia Malaysia. Jadi Nazri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ini pertama kali bersama kami. Pertama kali bersama dengan Bernama dalam ruang bicara ini. Dan terima kasihlah kepada Bernama yang memberi ruang kepada saya pada hari ini untuk sama-sama mengupas isu yang begitu hangat di kalangan, kena pada waktunya lah. Betul, iaitu tepat pada waktunya. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah kami juga sebenarnya menyediakan ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 032697 9767 dan juga 0326979768. Dan seperti biasa jugalah anda sebenarnya boleh mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, ini Nazri, macam kita katakanlah, kita imbas kembali apa yang berlaku dalam PRU yang ke-14. Dan sesungguhnya lah undi anak muda itu dianggap ketika itu menjadi semacam kingmaker sebenarnya. Tetapi apakah anda melihat bahawa dalam pilihan raya negeri Sabah nanti, undi orang muda ini juga akan memberikan impak ataupun kesan kepada keputusan pilihan raya itu nanti? Baik, terima kasih Tuan yang bertanyakan soalan ini. Saya kira ini adalah soalan yang begitu menarik untuk dikupaskan apabila kita melihat dari sudut statistik yang pada hari ini cukup meletakkan kedudukan anak muda itu begitu tinggi, sehingga saya bersetuju bahawa kalau anak muda ini dijadikan sebagai penentu, iaitu kingmaker di dalam penentu PRN negeri Sabah ini. Kerana statistik yang kita melihat pada hari ini, saya boleh bawakan kepada kita penonton-penonton di rumah bahawa kita lihat bahawa umur pengundi kali pertama 29 hingga 29 tahun, saya kira ini mungkin mereka ini adalah kali pertama. Kita lihat hari ini kita ada 12.66%. 12.66% yang meletakkan undi 21 hingga 29 tahun ialah 142,398. Ini angka yang begitu besar. Ini adalah penentu. Kini kita 16%. Kalau kita lihat pula bagaimana umurnya pada 30 hingga 39 tahun di Sabah ini, keseluruhannya 27.25%. Yang ini adalah pengundi yang kali kedua yang membuat pembuangan undi, mungkin kali ketiga. Tetapi jumlah angkanya 306,526 orang. Menjadi keseluruhan bawah 40 tahun ialah 39.91%, dan 448,926 akan membuang undi pada 26 hari bulan September ini. Ini menunjukkan bahawa 40% anak undi ini datang daripada anak muda. Anak muda sudah pasti menjadi penentu, seperti mana berlaku dalam PRU yang ke-14. Kita lihat PRU yang ke-14, kalau kita lihat bagaimana kerajaan 61 tahun ini tumbang hanya dengan kedudukan ataupun pengundian anak muda yang begitu tinggi yang menolak kerajaan pada ketika itu. Mengapa? Dan kita lihat juga dalam sentimen-sentimen yang dimainkan oleh parti-parti politik pada ketika ini, meletakkan anak muda di mana. Itu yang menjadi keutamaan. Dan kita juga tengok pasca belia, umur yang mereka yang baru melepasi umur belia 40 tahun hingga 49 tahun. Mereka ini juga penentu. Dan mereka ni masih lagi kategori muda. Yang ni orang kata pertengahan muda lah. Ini tuan, saya nampak tuan pun nampak pertengahan muda juga. Jadi kalau kita tengok 237,680 bersamaan dengan 21.13%. Ini juga penentu. Maknanya
umur belia dan pasca belia ini, kita ada lebih kurang ada 60%. Maka menjadi penentu. Sudah pasti menjadi penentu. Kalau begitulah situasi yang digambarkan oleh Nazri sendirilah. Kalau kita lihat sebelum ini pun ramai suara-suara yang kita dengar supaya dalam Pilihan Raya Negeri Sabah untuk Dewan Undangan Negeri ini seharusnya mengetengahkan calon-calon muda dalam usaha untuk memberikan ataupun menyuntik darah baru kepada politik negeri Sabah sendiri. Apakah anda berpuas hati ataupun ianya tidak berlaku seperti yang diharapkan? Baik, soalan yang begitu menarik. Saya juga melihat kepada keseluruhan konteks pilihan raya pada kali ini, calon yang bertandingkan angka yang menjadi calon pada kali ini 2 kali ganda daripada PRU yang ke-14. PRU yang ke-14 mungkin 252 sahaja calon yang menawarkan diri. Bahkan kali ini kita ada 447 dengan jumlah parti yang meningkat sekali ganda, 17 parti. Maka kalau kita lihat juga, saya bawakan peratus hari ini. Kita bercakap berdasarkan fakta hari ini, bahawa 18 hingga 29 tahun yang menjadi calon, ada 11 orang calon di kalangan orang muda. Salah satu yang paling termuda adalah 22 tahun, Yilson Yangun. Ini adalah calon di Don Tandik, dibawakan oleh Barisan Nasional. Dan kalau kita tengok juga, itu calon yang termuda. Dan kalau kita tengok juga umur 30 hingga 39 tahun ada 58 orang. 18 hingga 29 2.46%, kecil. Mesti belum kuat. Begitu juga dengan 30 hingga 39 bawah 40 tahun, kita ada 12.97%. Jadi bermakna keseluruhan bawah 40 tahun ni hanya 15.3%, 4.3%. Ini tak cukup kuat untuk meletakkan kedudukan anak muda di tempat tinggi. Tetapi ini adalah penanda aras bahawa parti politik yang ada di Malaysia ini sudah mula membuka mata bahawa ruang dan peluang itu perlu diberi kepada golongan muda. Mungkin kita tengok pada statistik yang lalu, tidak ada calon muda. Tidak ada calon muda, lebih kepada mereka yang umur-umur mereka atas 40 tahun, kerana dianggap bawah 40 tahun ini belum cukup matang, belum cukup bersedia untuk memimpin. Tetapi kali ini apabila kita lihat PRU yang ke-14 sudah membuka mata bahawa anak muda sudah pun membukakan, mereka tidak lagi duduk saja, tapi mereka melihat dan cakna tentang politik itu, akhirnya calon muda dapat diketengahkan. 15% adalah permulaan yang baik. Okey, itu sesuatu yang menarik sebenarnya, Nazri. Tetapi sesuatu yang lebih menarik lagi adalah tentang sikap pengundi-pengundi muda itu sendiri. Ada juga pihak yang mempersoalkan tentang sikap mereka. Mungkin PRU 14 yang lalu membuktikan bahawa segala tohmahan bahawa anak muda tidak akan turun untuk mengundi dan sebagainya, dan melihat pilihan raya ini sebagai sesuatu yang bukan serius dalam kehidupan mereka. Tetapi apakah anda melihat bahawa trend itu sudah jauh berubah, dan apakah anda merasakan bahawa anak muda di Sabah juga sudah mula memahami betapa pentingnya mereka turun untuk mengundi? Baik, bagi untuk mengeluar mengundi ini adalah satu benda yang kita tak boleh pandang. Parti-parti politik tidak boleh memandang ini adalah satu perkara yang biasa. Anak muda tidak akan keluar mengundi. Saya kira kalau keputusan pilihan raya yang lalu pun penentunya adalah anak muda, sudah pasti di Sabah juga anak muda akan keluar mengundi. Tetapi pemilihan mereka, apa yang mereka akan tentukan, itu yang akan menakutkan parti politik. Apa yang mereka mahu sebenarnya? Apa yang mereka mahu itu. Kalau kita tengok di Sabah ini berbanding dengan yang berbeza dengan Semenanjung. Mereka begitu, kita tengok ada juga, saya tengok video-video yang mereka berkempen sampai kan kena menyusuri sungai bagainya. Kena satu tempat, nak sampai ke satu tempat tidak ada jalan yang baik bagi mereka. Air yang baik untuk mereka. Jadi bagaimana mereka ni nak kepada perubahan. Saya kira anak muda di Sabah dah cukup bersabar. Mungkin umur mereka 20 tahun. Dah duduk 20 tahun sampai 40 tahun. Tidak ada perubahan pada mereka. Tetapi hari ini mereka telah pun membuat perubahan pada PRU yang lalu. Mereka telah melihat kepada bagaimana mereka boleh menumbangkan kerajaan 61 tahun dan mereka inginkan perubahan. Dan kita lihat 22 bulan sebelum ini kerajaan Pakatan Harapan, mereka memilih Pakatan Harapan kerana pada pandangan saya secara peribadinya, saya melihat mereka menolak kepimpinan pada ketika itu, iaitu kepimpinan Barisan Nasional, dan mereka diberi gula-gula
Dan kita dengar anak muda hari ini sedang diberi gula-gula. Janji-janji lah gula-gula ni. Okey. Janji-janji lah. Jadi kalau saya gunakan istilah benda nak dipaham tu, ada gula-gula lah. Kalau ada budak-budak kecil, kita bagi gula-gula untuk diam, dia diam kan. Jadi maknanya gula-gula itu sedang diberi oleh parti-parti politik kepada anak muda. Tetapi 22 bulan itu mengajar kita sesuatu kepada anak muda. Anak muda telah melihat bahawa 22 bulan ini segala janji-janji tidak begitu banyak tidak ditepati. Antaranya saya juga peminjam PTPTN. Saya juga terkejut juga bila mana nak diberinya RM4,000 misalnya. RM4,000 gaji melepasi RM4,000 baru mula membayar PTPTN. Ini tidak terlaksana, tetapi ini antara gula-gula yang termakan, ya. Anak muda telah ini ada wow factor kita kata kan. Jadi bila ada yang wow factor ini yang meletakkan anak muda, cenderung mereka adalah kepada parti itu. Tetapi kali ini berdasarkan pengalaman, kita dah dipandu oleh pengalaman yang lalu, maka anak muda kali ini akan lihat kepada prinsip mereka adalah melihat kepada mereka yang boleh membuat dosa dan polisi yang baik kepada mereka, ini terutamanya golongan muda dan masyarakat di Sabah. Okey, cuba kita alihkan pandangan kita sekarang ini ke Sabah, kerana ini yang menjadi tumpuan kita sebenarnya. Apa masalah anak muda yang yang saudara Nazri rasakan yang menjadi masalah ataupun tidak menggembirakan generasi muda di Sabah? Antaranya mungkin kalau kita lihat anak muda di Sabah ini, keperluan-keperluan mereka, keperluan pendidikan, peluang pekerjaan di Sabah. Ini antara benda yang selalu diperjuangkan oleh anak-anak Sabah, dan begitu ramai anak Sabah yang kena terpaksa datang ke Semenanjung untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Itu yang tanggungjawab sebagai kerajaan sudah menjadi tanggungjawab untuk pastikan peluang pekerjaan, faktor kestabilan ekonomi, kestabilan politik, dan juga bagaimana kita nak mengenali masalah pengangguran di Sabah. Bagaimana mereka juga nak dapatkan peluang-peluang baru di Sabah. Contoh sekolah cukup kita lihat. Sekolah juga begitu dekat dengan anak muda. Sekolah, kalau sekolahnya daif, keadaannya tidak terurus dengan baik, bagaimana mereka nak dapatkan pendidikan yang baik bagi anak Sabah? Ini juga saya lihat penting supaya anak muda di Sabah mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak Sabah. Okey, kita akan sambung lagi Nazri, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Dan nanti selepas rehat insya-Allah kita akan cuba hubungi rakan kita di Kota Kinabalu, dan mungkin kita akan mendapatkan satu gambaran yang lebih jelas lagi apa sebenarnya kehendak anak muda di Sabah. Kerana itu merupakan satu aspek yang cukup penting sebenarnya dalam menentukan siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah dalam PRU Dun Sabah Undi Orang Muda ini. Kita rehat dulu buat seketika. Okey, kita kembali semula di ruang bicara ini. Kita masih lagi bercakap tentang pilihan raya negeri Dun Sabah Undi Orang Muda. Dan kepada anda yang sedang bersama kami, gunakanlah kesempatan ini. Barangkali anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi dua talian itu telah pun kami buka kepada anda. Baik, kita hubungi sekarang ini seorang lagi tetamu melalui talian yang berada di Kota Kinabalu, Saudara Mazlan Johari Manan, iaitu pengurusi tetap Majlis Belia Sabah. Assalamualaikum Mazlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okeylah, ni kita nak kongsi apa yang sedang berlaku. Tentu hebat sekarang ini kempen-kempen pilihan raya Dun Sabah ini. Jadi betul. Barangkali topik kita adalah tentang pentingnya undi orang muda itu. Kita ingin tahulah, tadi pun secara ringkasnya Nazri pun sentuh tentang apa sebenarnya masalah kepada anak-anak muda di Sabah yang mungkin perlu diberi perhatian yang serius oleh kerajaan yang memerintah nanti di Sabah itu. Jadi mungkin Lan boleh beri gambaran yang lebih jelas apa sebenarnya yang dimaukan oleh anak-anak muda di Sabah itu sendiri, Lan? Kalau apa yang kita lihat sekarang, anak-anak muda di Sabah ni, dia lebih melihat kepada keperluan dia dipenuhi. Okey. Sebagai contoh, kalau bab politik ni, anak-anak muda kalau masa sekarang ni, dia kurang minat tu memang ada. Okey. Kurang minat tu memang ada. Lepas itu dia minta kepada lebih apa yang anak muda tu dapat. Kalau bagi contoh lah, bagi contoh, satu,
keperluan dia kata jalur lebar, rangkaian internet yang kurang meliputi. Disitulah timbul-timbulnya bila cerita Viviana naik pokok lah, apalah semua. Tapi itulah realiti yang ada di Sabah. Even pekan-pekan yang terdekat pun ada yang kampung berhampiran dengan pekan yang jaraknya kurang 1 kilometer pun line internet tiada. Itu salah satu contoh. Keperluan kepada pendidikan. Pendidikan di orang muda perlukan lagi macam kolej atau institusi pengajian yang ada berdekatan, yang ada di Sabah, memudahkan mereka untuk melanjutkan pelajaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemungkinannya lagi yang kita minta ialah keperluan anak muda di Sabah. Sebagai contoh, keperluan perumahan. Ini antara yang paling krusial di Sabah. Sebab kita pun maklum bahawa di Sabah ni harga rumah antara yang paling mahal di Indonesia. Itu keperluan anak muda. Lepas itu keperluan seterusnya peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan. Yang itu yang diharapkan oleh anak muda kepada kerajaan yang akan bakal menduduki kerajaan negeri Sabah pada akan datang. Bagaimana kerajaan itu untuk memenuhi hasrat-hasrat dan aspirasi anak muda ini kepada kerajaan yang seterusnya nanti. Okey, satu lagi persoalan yang menarik juga, Lan. Kita lihat kepada senario apa yang berlaku sekarang inilah. Kita dilanda oleh COVID-19 dan di Sabah juga merupakan antara negeri yang menerima satu impak yang cukup serius bila kita bercakap tentang COVID-19. Dan kempen-kempen dalam pilihan raya kali ini dikatakan bahawa banyak dilakukan dengan menggunakan kemudahan media sosial. Apakah ini anda melihat sebenarnya sesuatu yang baik untuk menarik anak muda supaya menyokong mana-mana parti yang berkempen ketika ini? Kalau kita lihat sekarang parti-parti ini semua lebih tertumpu kepada media sosial. Sebabnya salah satu kunjungan rumah ke rumah, kempen-kempen pun sudah dihadkan. Ada certain daerah bandar yang meminimumkan kempen-kempen jumlah orang. Dan tapi bagi ini parti-parti begitu saya melihat dia secara baik mereka menggunakan media-media sosial ini untuk berkempen. Jadi kalau anak muda tidak payah bergerak dan kebanyakannya kurang berapa persen saja yang tidak ada telefon. Semuanya ada telefon, semuanya ada at least kalau di Sabah yang paling glamour ialah Facebook. Jadi kempen-kempen itu mungkin akan lebih berkesan, akan lebih tersentuh kepada anak muda. Tetapi anak muda zaman sekarang ni dia bukan lagi melihat penawaran yang ditawarkan oleh parti politik ini secara macam kalau yang sebelum ini membutuli. Maksudnya apa yang baik semua perlu diambil. Anak muda zaman sekarang dia berfikir perkara baik pun, tapi kalau pada akalnya, pada fikirannya susah untuk dilaksanakan pun mungkin dia boleh tolak tepi. Tetapi anak muda lebih melihat kepada kerajaan yang tadi menyampaikan melalui visual media sosial yang digunakan tadi secara meluas oleh parti-parti ini memang mendekat kepada anak-anak muda. Menarik. Sebagai anak muda sendiri Mazlan apakah anda berpuas hati dengan calon-calon muda yang diketengahkan? Dan saya juga tertarik hati apabila Presiden Majlis Belia Sabah iaitu Ahmad Farid Sainuri diletakkan sebagai calon DUN di Petagas. Jadi apakah jumlah anak-anak muda yang diletakkan sebagai calon kali ini merupakan sesuatu yang menggembirakan anak muda seperti anda sendiri? Kalau bagi saya, saya melihat kegembiraan itu sedikit. Sebabnya mungkin kegembiraan itu ada sebab pertambahan bilangan anak-anak muda yang diangkat sebagai calon dalam pilihan raya ini. Lepas itu pertambahan parti-parti politik yang bertanding membuatkan rakyat boleh memilih. Tetapi bagi saya sendiri, saya lebih melihat anak muda ni kalau dia nak bertanding, dia bertandinglah parti politik manapun. Pada anggapan saya, prinsip yang saya ada, kita kecoh anak-anak muda bising bila ahli parlimen di Dewan Rakyat bercakap sana sini soal itu soal ini, macam orang kata hingga ada yang menggelarkannya sebagai kandang apalah yang semua bising itu semua. Tapi kita kena terima hakikat bahawa yang mendudukkan ahli-ahli parlimen itu di dalam Dewan Rakyat ialah melalui pilihan raya. Pilihan raya itu ditentukan oleh parti yang mencalonkan. So anak muda kena masuk dalam parti-parti yang mereka suka pada hemat mereka baik dan
masuk dalam parti dan jadi calon dalam parti untuk bertanding dalam pilihan raya. Okey, Di akhir. situ baru kita boleh bicaranya. Ya, okey. Akhir sekali apa ni Mazlan, harapan anda sendirilah kepada anak-anak muda di Sabah supaya turun mengundi ataupun membuang undi, menjalankan tanggungjawab mereka, dan apakah anda melihat bahawa anda yakin bahawa sesungguhnya lah impak ataupun kesan pengundi-pengundi muda ini sebenarnya akan memberikan satu dimensi, satu gambaran yang jelas nanti siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. Saya amat yakin bahawa undi anak muda akan menentukan siapa yang akan memerintah pada kerajaan yang akan datang dengan jumlah 40% pengundi di bawah 40 tahun yang boleh menentu kerajaan pada masa akan datang, dan juga dengan harapan kepada saya supaya anak-anak muda turunlah mengundi, tentukanlah pilihan anda. Tidak guna kita bercakap selepas sudah menang, siapa kalah, siapa menang, kemudian nanti kita cakap yang bukan-bukan, tetapi pada masa sama kita tidak tunaikan hak kita, tanggungjawab kita untuk mengundi siapa parti pilihan kita untuk memerintah negeri Sabah pada masa akan datang. Terima kasih banyak-banyak Mazlan Johari Manan, iaitu pengurus tetap Majlis Belia Sabah, kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan barangkali selepas pilihan raya nanti Lan, kita boleh duduk bersama di ruang bicara ini untuk melakukan ataupun bercakap tentang pilihan raya Sabah kali ini. Jadi terima kasih banyak-banyak saudara Mazlan Johari Manan. Baik, kembali semula kepada tetamu saya di studio, Nazri. Okey, ini pun sesuatu isu yang penting jugalah, Nazri. Dikatakan anak muda ni tidak mempunyai pendirian yang tetap sebenarnya. Tadi pun you sentuh tentang mungkin akan mudah menerima gula-gula dan sebagainya. Tetapi pandangan anda lah, apabila anak muda ingin membuat keputusan dalam sesuatu pilihan raya itu, apa yang mereka lihat? Apakah mereka melihat kepada parti? Apakah mereka akan melihat kepada siapa yang diletakkan sebagai calon? Ataupun yang ketiga, mereka hanya melakukan atau memangkah hanya mengikut suka hati mereka? Ya. Baik, soalan itu cukup menarik lah. Tiga perkara yang kita kena lihat lebih mendalam. Sebelum saya nak komen tentang soalan tu, saya bersetuju dengan saudara Mazlan tadi berkenaan dengan anak muda ini dia perlu keluar mengundi, bukan mengungut. Jangan mengungut kita selepas dah habis tempoh pembuangan undi baru kita nak mengungut kerana kita tak dapat apa yang kita nak. Sedangkan kuasa ada di tangan kita. Kita penentu, kita nak pangkah, tapi kita tak nak keluar mengundi. Itu pun salah satu cabaran. Yang seperti mana tadi anda sebut berkenaan dengan tiga perkara. Adakah anak muda ini, apakah dia punya penentu ni, apa dia punya indikator dia? Sama ada dia ikut parti ke, ikut individu ke? Tetapi kalau pada pandangan saya, dia anak muda ini dia agresif. Bila agresif ni dia pelbagai. Dia tidak merujuk kepada parti. Contohnya, dia hari ini sentimen yang dimainkan Sabah Persabahan. Ini pun antara benda yang dilihat oleh anak muda Sabah. Saya tak cerita dia anak muda Semenanjung. Anak muda Sabah ini melihat, ini masa parti bersabah ini kena berkuasa. Kan? Tetapi ada juga anak muda yang sudut pandangnya, yang apabila mereka dah cenderung kepada parti politik, mereka merasakan bahawa kena ada parti yang daripada yang sealiran dengan Semenanjung supaya penggerakan ekonomi dapat digerakkan bersama di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Itu juga perlu dilihat. Sebab itu sekarang ini anak muda mesti kena ada pertimbangan yang serius dan membuat seperti mana saudara Mazlan sebut tadi. Dia tidak boleh lagi berkenaan dengan, dia tidak boleh melihat kepada janji-janji semata. Dia mesti lihat bagaimana nak melaksanakan. Adakah ianya ada kemampuan untuk melaksanakan. Contoh kita lihat 61 Barisan Nasional, apa yang dibuat misalnya. Kita kena tengok. Kita kena tengok Barisan Nasional ni 61 tahun, apa dah dibuat di Sabah. Apa yang dah buat pembaharuan. Begitu juga Parti Warisan yang hari ini saya kira menjadi parti Sabahan, yang disebut tu, sebab saya tengok pemimpin-pemimpin warisan yang mengeluarkan kenyataan bahawa Sabah Persabahan. Tapi ini juga dilihat bagaimana dua warisan ini memerintah 22 bulan. Saya nak membuka minda rakan-rakan kita di Sabah supaya anak muda jangan silap buat keputusan. Mesti melihat kepada semua sudut. Sudut parti politik juga mesti dilihat. Kekuatan parti politik itu bagaimana. Kalau partinya kuat, sealiran dengan kerajaan persekutuan, ada tak untung rakyat Sabah? Itu penting kita lihat. Yang kedua, kalau kita lihat dari sudut individu, kalau individunya datang waktu pilihan raya saja, tuan-tuan fahamlah. Saya rasa di Sabah ini, saudara-saudara yang ada di Sabah, saudara-saudara kita di Sabah ni, mereka cukup kenal siapa yang datang. Bukan datang hanya meraih undi. Waktu ketika datang, datang ke rumah, okey,
minta undi, tolonglah undi saya. Saya nak jadi yang berhormat, tetapi saya tidak jadi yang berkhidmat. Ini pun satu benda yang dia nak jadi yang berhormat, tetapi dia tak nak jadi yang berkhidmat. Itu tak boleh. Itu yang pun dilihat juga oleh para pengundi kita. Mesti kena jadi yang berhormat, yang berkhidmat. Jadi 2 YB. Saya setuju. Okey. Kita akan sambung lagi. Kita ambil dulu panggilan yang sudah pun ada di talian sekarang ini. Dr. Muzaffar dari Seremban Negeri Sembilan sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Sihat? Alhamdulillah, Doktor. Sihat sangat-sangat. Sihat ya? Hari ni pakai baju biru, tak pakai baju harimau ke? Tak. Sebab nak tema dia apa, belia? Menyejukkan keadaan. Okey. Selamat petang juga kepada ahli panel daripada Majlis Belia tu tak salah saya Ya. Okeylah, thank you so much lah kerana kasih kita orang ni call tanya soalan Okey, tak banyak rancangan TV yang berani benarkan awam-awam untuk call tanya soalan. Banyak short siri je. So tanya ruang bicara. Okey. Mengenai isu undi muda especially Piala Raya dekat negeri Sabah Ya. Okey, bagi saya setiap undi tu penting lah, pendapat saya lah Sasawi Betul. Setiap undi tu penting sama ada orang muda ke orang tua ke, okey, asalkan dia layak mengundi, sila tunaikan tanggungjawab anda untuk mengundi. Okey. Cuma mengenai kalau kita sebut pasal orang muda ni kan, sama ada dia calon muda ke atau pengundi muda, saya risau sikit lah. Risau sikit. Bukan risau sikit, risau banyak. Tarik balik. Saya risau banyak. Saya risau sebab diorang ni amat kurang pengalaman lah dalam soal politik. Amat, saya guna perkataan amat tau. Saya tegaskan. Sebab diorang muda, still young. So macam Syarkawi, you dengan I, kita dah kira dah ada makan garam dah. Okey, so kita tahu. Terlebih. Kena ahli politik ni. Okey, so saya risau pasal janji-janji manis yang ahli politik buat ni. Kalau orang-orang muda ni kita sebut pinjaman PTPN aja, cairlah doang. Mudah cair. Okey. Penting untuk kita ketahui untuk wakil majlis belia tu untuk ketahui janji-janji manis ni semua tak boleh pakai, tak ada kuasa undang-undang. Manifesto ni semua kalau dia orang tak penuhi, kita tak boleh bawa dia kat mahkamah, tak boleh selamat. Okey, so saya nak tanya awak lah, macam mana orang muda nak pastikan semua janji-janji manis yang diorang buat sekarang ni, malam ni dan besok nanti, boleh dipenuhi oleh semua parti politik. Macam mana orang muda nak pastikan ni? Okey, nak suruh diorang angkat sumpah ke? You nak tape recorder ke? You nak apa lah? Apa rancangan you kalau janji-janji manis ni tak dipenuhi kelak? Boleh explain sikit tak? Okey, selamat mengundi Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Dr. Muzaffar. Itu realiti sebenarnya apa yang berlaku. Tadi pun Nazri pun sentuh tentang manifesto. Manifesto, janji-janji manis dan sebagainya. Tetapi yalah, kita tahu manifesto itu bukan satu kertas yang boleh dipegang melalui undang-undang, kerana manifesto hanyalah janji-janji yang dibuat menjelang sesuatu pilihan raya. Jadi yalah, bagaimana nak menjamin bahawa manifesto itu dipenuhi, janji-janji yang dibuat itu ditepati? Ini juga soalan yang begitu beratlah kepada saya sebenarnya kan, sebab saya bukan kita tidak dalam cenderung untuk membuat janji kepada siapa-siapalah kan. Yang lebih kuat pun janji manis ni bercinta lah kan. Tetapi pada hemat saya lah, kalau disebut tentang manifesto ini pernah dibincangkan sebelum ini di peringkat Majlis Belia Malaysia. Kita melihat kepada apabila banyak kenyataan-kenyataan selepas pilihan raya. Sebelum pilihan raya dia tidak sebut perkataan-perkataan manifesto, bukan kitab suci misalnya. Ayat yang digunakan oleh ahli politik. Manifesto ini ialah lahirnya bila kita lihat selepas pilihan raya, manifesto ini tidak ada terikat dengan mana-mana undang-undang. Pernah kita cadangkan bahawa manifesto mesti adalah salah satu dimasukkan dalam rang undang-undang yang terbaru. Mungkin perlu ada satu rang undang-undang untuk mengikat parti-parti politik yang meletakkan satu janji apabila mendapat kerajaan dia mesti melaksanakan. Tetapi ianya juga menjadi tekanan sebenarnya. Ya, kita tak tahu kedudukan kewangan bagaimana. Sebab itu saya pegang kepada prinsip anak muda kena menilai. Anak muda kena cakna politik. Sebab itu perkataan yang digunakan oleh Dr. Muzaffar tadi itu ialah keras sebenarnya. Kalau saya boleh katakan itu adalah perkataan yang keras, iaitu amat tidak cakna politik itu. Tetapi mungkin tidak keseluruhannya. Sebab tu kita kena wujudkan kesedaran kepada anak muda, kena cakna politik, kena faham apa itu politik. Politik ini apa
kuasa dia nak menentukan masa depan kita. Sebab banyak yang tak faham, orang tak kisahlah, tak perlulah politik ini. Kami undi siapa pun, hidup kami seperti begitu juga. Ini antara benda-benda yang idealisme yang diletakkan kepada mereka-mereka yang menjadi atas pagar ini. Yang berparti tidak ada masalah, mereka ada haluan politik mereka tersendiri. Tetapi yang menjadi atas pagar ini yang menjadi kerisauan tadi yang sebut oleh doktor tadi itu, apabila mereka tidak faham tentang kedudukan politik ini. Politik, saya nak beritahu bahawa politik penentu masa depan negara. Politik boleh menentukan masa depan ekonomi kita. Jadi kalau kita meletakkan pangkah kita kepada orang yang salah, kita tak nak ambil tahu tentang pergerakan politik, kita kena tahu bahawa adakah manifesto itu boleh dilaksanakan mengikut kepada dasar dan polisi kerajaan. Apa yang dia perlu buat kalau dia nak buat manifesto ni, contoh. Contohnya PTPTN. Kita tahu PTPTN ni agensi yang dibebani hutang. Adakah hutang tak selesai tapi nak bagi pinjaman ataupun nak bagi pinjaman, dalam masa yang sama dia nak bagi juga pelepasan untuk tidak membayar. Logiknya tidak boleh kerana kedudukan kewangan dia sendiri tidak kuat. Itu kita kena fikir. Kita kena letakkan penilaian selepas itu. Jangan letakkan okey dia bagi gula-gula satu, gula-gula dia satu, dia contohnya di Sabah misalnya. Kalau ni contoh saya bagi manifesto saya lah. saya kalau menang di Sabah, saya akan pastikan satu rumah dapat 1,000 misalnya. Misalnya. Memang adakah kedudukan saya sebagai adun yang mampu bagi begitu? Sudah pasti tidak. Sudah pasti tidak. Saya boleh katakan kalau kerajaan pun dalam bantuan prihatin 2.0 dia boleh bagi RM1,000 kerana kedudukan kewangan dia boleh. Bagi saya, kalau saya yang janji manifesto gitu, saya tak mampu sebenarnya. Tetapi saya boleh gula-gulakan, tuan-tuan. Okey. Kita akan gula-gula lagi lepas ni. Tapi seperti biasalah, kita berehat sekali lagi dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami. Ruang bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Tentunya Bernama TV. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara ini. Baik, kita akan hubungi sekarang ini melalui kemudahan Skype seorang lagi tetamu yang berada di Kota Kinabalu, saudara AB Alfred Abdullah Sani, iaitu Ahli Parlimen Belia Malaysia Sabah. Assalamualaikum AB. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat AB ya? Alhamdulillah sihat. Cuma sedikit nervous ini pertama kali live lah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami. Baik, kita nak bercakap tentang ialah PRU Dewan Undangan Negeri Sabah ini. Undi orang muda, kita bercakap isunya. Jadi pandangan AB sendirilah setakat ini melalui kempen-kempen yang dijalankan oleh pelbagai parti politik yang bertanding dalam pilihan raya di Sabah kali ini. Bagaimana dengan reaksi dan juga respon daripada anak-anak muda di Sabah? Apakah mereka begitu excited sebenarnya untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang, yang akan berlangsung pada Sabtu nanti, Ail? Oh iya. Pada pandangan saya, PRN 2020 ini, pengundi muda Sabah sangat-sangat memberi reaksi yang positif terhadap PRN 2020 ini kerana secara pribadi, saya dikatakan agak trauma pada kerajaan sebelum ini yang telah banyak menjanjikan seperti 1 juta pekerjaan, 50% cukai dan Sarawak dikembali, PTN, pendidikan percuma dan manifesto 100 hari. Jadi ini sebagai belia di Sabah, ini membuka mata kita untuk lebih pekat terhadap situasi politik yang berlaku di Malaysia, terutamanya lepas kita lihat lepas PRN 18, politik Malaysia agak tidak stabil sehingga sempat. Ya, okey. Sesuatu yang menarik juga bila kita bercakap tentang pilihan raya di negeri Sabah ini. Kali ini dikatakan bahawa sesuatu yang menarik akan berlaku. Keputusan siapa yang akan menerajui kerajaan Sabah juga dikatakan bukan mudah sebenarnya untuk ditentukan kerana jumlah
kerusi juga bertambah, calon-calon yang bertanding juga begitu ramai sekali sehingga mencatat angka 447 calon yang akan bertanding untuk merebut 73 kerusi yang dipertandingkan. Jadi apakah anda juga sebagai seorang anak Sabah merasakan bahawa sukar sebenarnya untuk cuba mentafsir ataupun meneka siapa sebenarnya yang akan menerajui negeri Sabah selepas pilihan raya nanti? Okey, kalau kita lihat pilihan raya Sabah 2020 ini, semua calon-calon yang bertanding ada peluang untuk menang. Sebab kita tahu untuk pilihan kali ini kita Sabah menempatkan calon-calon muda. Seperti saya sendiri juga batch yang kedua Parlimen Pria yang bertanding di Tandek. Dan juga seorang lagi rekan saya, Dayanku Aisyah, bertanding atas tiket Parti Cinta Sabah. Jadi menurut saya, pendapat saya lah, semua calon-calon bertanding mempunyai peluang yang sama untuk menang. Dan mereka harus buat keputusan yang baik terhadap mereka. Sebab dalam kali ini, dalam 1.1 juta yang 100 adalah daripada mereka. Jadi pendapat yang sangat penting. Saya sebagai di Sabah, kami mahu pemerintahan yang peluang pekerjaan yang bagus dengan internet jalur lebar yang baik. Seperti saya sendiri, saya ada undi di DUN 64 Surabaya sempurna. Itu Parlimen Otomatis Sabah sendiri. Di DUN 64 asas jaringan internet. Jadi perlu kita buka. Okey, Abby, ada gangguan dari segi penerimaan suara anda melalui Skype ini, dan mungkin kita berhenti dulu di sini dan kita mungkin mencuba nanti barangkali untuk hubungi anda, kalaupun tidak hari ini tetapi di masa-masa akan datang, untuk bercakap tentang isu pengundian di Sabah ini dan juga mungkin selepas hari mengundi nanti. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada saudara Abby Alfad Abdul Hassani, iaitu ahli Parlimen Belia Malaysia di Sabah. Jadi ada gangguan Skype, jadi kita kurang jelas dengar apa yang dilontarkan ataupun disuarakan oleh saudara Abby, tapi apapun kita faham apa yang ingin dikatakan. Satu lagi perkara yang saya nak kongsi bersama dengan Azri adalah tentang, ini pun penting sebenarnya, pengundi-pengundi muda atas pagar ini. Mereka ini juga sebenarnya secara sedar ataupun tidak memainkan peranan yang cukup penting dalam memberi kesan dan juga impak kepada sesuatu pilihan raya. Apakah anda melihat bahawa di Sabah juga masih ramai mereka yang mungkin kerana begitu banyak parti yang akan bertanding, begitu ramai calon juga yang akan bertanding dan sebagainya, mereka yang di atas pagar ini mungkin sukar juga untuk membuat keputusan agaknya. Ya, itu sudah pasti yang atas pagar ini akan saya fikir dia akan celaru untuk membuat keputusan. Dia hilang pertimbangan kadang-kala. Mungkin kalau kita lihat sejarah jugalah, saya rasa ini merupakan sejarah dalam 447 calon yang menawarkan diri. Dan kita lihat juga ada satu DUN yang menawarkan 11 penjuru. 11 penjuru. Ini juga akan membuatkan kecelaruan. Tapi mungkin anak muda akan memilih parti yang mungkin menjadi parti yang sering didengar. Mungkin gitu. Jadi ada yang 10 penjuru, 3 DUN, ada 9 penjuru. 8 penjuru ada 6 DUN, 7 penjuru ada 13 DUN, 6 penjuru ada 26. Habis kuat kita pernah dengar masa PRU yang 15, 5 penjuru tu 4 penjuru. Tetapi ini kali ini luar biasa konteks PRN Sabah ini. Itu yang saya rasa ini pengalaman barulah bagi Malaysia. Malaysia banyak berita yang terkejut sejak 2-3 hari ini. Kan? Jadi kalau kita lihat tuan, kalau kita tengok pengundi muda, yang seperti mana saya daripada awal tadi saya telah menyatakan bahawa 142,398 pengundi muda ini antara pengundi kali pertama yang akan membuat undi. Ini juga adalah mungkin di atas pagar. Kita tidak boleh meramalkan mereka ini sudah mempunyai parti umur 21 tahun. Sebab parti politik mungkin juga bagaimana nak menarik mereka ini ke arah parti politik. Sedangkan mereka lagi baru. Seperti mana tadi Dr. Muzaffar telah sebut bahawa amat sukar untuk kita membaca minda dan mereka tidak cakna tentang politik. Tetapi itu 12.66% adalah di atas pagar. Yang mereka ini juga adalah
kingmaker. Kita pegang mereka ni adalah kingmaker dan penentu kepada PRU Dun Sabah ini. Tetapi bagaimanapun saya yakin parti politik ni sedang mendekati golongan ni. Okey. Kita dapat apa ni syarat. Mungkin kita hubungi melalui telefon apa ni saudara Abby semula kerana tadi tidak jelas. Halo Abby. Abby. Masih lagi belum apa ni jelas. Jadi penerbit, apakah kita nak terus bersama dengan Abby? Okey, kita kembali semula ke studio bersama dengan Nazri. Tadi kita bercakap tentang pengundi atas pagar, tetapi kalau kita lihat ialah ini pun sesuatu yang agak sensitif lah. Statement yang dibuat oleh apa ni Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam tentang dia mengatakan bahawa dia mendapat sokongan majoriti untuk pembentukan kerajaan baru dan sedang berusaha sekarang untuk menghadap Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Apakah isu ini juga mungkin akan memberi kesan kepada PRU Dun Sabah? Ya, saya kalau secara peribadi sebelum saya komen bagi pihak Majlis Belia Malaysia, saya kata inilah sandiwara politik yang membingungkan anak muda. Kita boleh jelaskan bahawa sandiwara politik ini sampai bila? Kalaulah sandiwara ini seterus dibermainkan, kita anak muda muak dengan retorik-retorik politik, kata-kata orang politik yang sentiasa mengejar kuasa, sedangkan pada ketika ini kadar pengangguran naik mendadak yang luar jangka yang seperti sebelum ini. Kalau dulu kita ada 500,000, sekarang dah mencapai 1 juta hampirnya tahun depan. Dia jangka daripada Jabatan Perangkaan bahawa 1 juta kadar pengangguran. Itu lebih penting saya kira daripada perebutan kuasa. Tetapi bagi pihak Majlis Belia Malaysia, ini baru Majlis Belia Malaysia. Majlis Belia Malaysia berpandangan kita menyerahkan kepada kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong. Saya yakin dengan kita yakin bahawa sebelum ini konflik politik yang berlaku pada sebelum ini dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong. Dan begitu juga dengan MBM meletakkan bahawa kita konsisten. Kita konsisten meletakkan bahawa kita inginkan kestabilan politik. Yang keduanya kita inginkan kestabilan ekonomi. Kalau tidak ada kestabilan politik, sudah pasti tidak ada kestabilan ekonomi. Pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim juga memberi kesan kepada ekonomi negara. Kerana pelaburan dan sebagainya, kerana kerajaan yang sedia ada yang telah membentuk, sedang membina polisi ke arah pembentukan ekonomi yang lebih baik dan mampan, akhirnya terbantut kerana pengumuman-pengumuman seperti ini. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita buat seketika. Kamarul dari Pulau Pinang sudah pun bersiap sedia di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Kamarul. Ya, Waalaikumsalam. Besar kali. Lama tak dengar suara anda. Ya, ada. Kampung ni. Silakan Kamarul. Ya, Tan. Saya nak tanya sikitlah. Mula saya nak bagi senario sekarang. Senario politik kita sini, kita melihat YB di Kadun dan juga Parlimen. Sebahagian dari mereka daripada YB dah lompat jadi katak. Ya. Jadi macam di Sabah kita tengok anak-anak muda dan yang tak muda pun dah keluar mengundi memilih kerajaan dan parti-parti politik dah dibentuk jadi kerajaan kan. Di Sabah pun kita tengok banyak kali dah bila kita letih lah. Bila kita lantik kerajaan, tiba-tiba ada katak-katak lompat tu, robohlah kerajaan yang kita calon tu. Kita pilih tadi tu. Begitu juga di peringkat kebangsaan, di peringkat federal. Kan, ni duk tunggu dah dua kata dah tunggu dah. Ni kerajaan yang ada sekarang ni nak kolaps pula dah. Sebab kata-kata dah lompat main. Jadi kalau kita rakyat pilih yang macam ni, apa nak jadi? Betul. Jadi kita nak tanya anak muda lah. Dengan senario macam ni, apa anak muda boleh buat? Okey, menarik. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Apa ni Kamarul? Kalau tadi saya nak ajak Kamarul nyanyi lompat, sikat tak lompat. Okey. Ini menarik sebenarnya. Ini isu yang serius. Sebab itu politik Sabah dikatakan mempunyai kedudukan yang agak fragile. Siapa pun yang mungkin menang 1 atau 3-4 kerusi majoriti, mereka belum selamat sebenarnya untuk menerujui kerajaan Sabah.
Jadi apakah anda melihat mungkin senario seperti ini akan berulang? Ya, ya, seperti mana disebut, terima kasih saudara Kamarul itu. Saya ini orang yang cakna politik dan mengikuti perkembangan politik semasa. Ini orang Pulau Pinang, saya orang Pulau Pinang. Sama kita. sama orang kampung lah. Jadi bukan saya nak komen kerana orang kampung, dah lah kan, tapi saya komen kerana katak inilah yang menjadi punca kepada pilihan raya. Saya nak beritahu tuan-tuan, saudara saya sekalian, bahawa hari ini tuan kita lihat bahawa kerana YB katak lah terjadinya pilihan raya. Dan kerana kataklah perubahan kerajaan. Itu fakta dia. Tetapi daripada mana yang berlaku benda ni adalah apabila politik itu tidak dapat distabilkan, apabila kuasa ataupun pembahagi kerusi yang dimenangi oleh satu parti yang menjadi mungkin jadi dominan ataupun tidak dominan, ianya tidak mencukupi, maka terpaksalah, contoh kita lihat pada PRU yang ke-14, bagaimana sebuah kerajaan itu hanya bentuk kerajaan dengan simple majority. Ini masalah dia. Apabila rakyat membuat keputusan memilih parti itu untuk menjadi pemerintah, dia hanya memilih di kawasan parlimen. Dia bukan memilih di peringkat nasional. Dan apa yang dia pilih itu di peringkat parlimen dia, mewakili dia. Jadi contohnya dia pilih di kawasan parlimen ini, dia pilih parlimen Seputih misalnya, itu diserahkan kepada PH. Tapi di parlimen lain memilih Barisan Nasional misalnya. Tetapi perkiraan di hujung itu tidak mencukupi kerana pemilihan di peringkat bawah itu telah membuat keputusan. Pertimbangannya berbeza. Itu yang berlaku. So itu saya rasa akta mengekang lompat parti juga dicadangkan oleh pelbagai pihak bahawa Malaysia kena ada satu akta melompat parti. Tetapi kena tengok daripada pelbagai sudut. Yang pertama, sudut yang adalah kalau kita letakkan satu akta tidak membenarkan melompat parti, bagaimana pula nak tubuh kerajaan yang stabil? Kalau mana kerajaan itu hanya dapat simple majority ataupun hanya cukup-cukup untuk membentuk kerajaan, ataupun tak cukup 1-2 kerusi. Ada lagi parti yang menjadi 2-3 lagi yang menjadi penentu. So kalau ada akta ini pun menyusahkan untuk kita membentuk kerajaan. Itu ada cabaran-cabaran kita. Sebab itu rakyat kena buat keputusan yang tepat dan berdasarkan pengalaman ke, berdasarkan track record yang ada, kena lihat adakah ianya betul layak ataupun tidak. Itu yang saya rasa. Sebab kalau kita nak kekang atau lompat parti ini, saya yakin Waima parti mana pun tidak boleh menghalang ahli dia ataupun ahli parlimen dia melompat. Seperti mana kita tengok hari ini kita tengok kenyataan semalam Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menyatakan bahawa dia sendiri tidak menghalang mana-mana ahli politik, ahli parlimen Barisan Nasional untuk menyokong Datuk Seri Anwar ataupun nak mengekalkan. Itu saya pun tak tahu. Saya pun sebagai orang muda, kita confuse. Adakah sebuah parti yang ada kekuatannya tersendiri tidak boleh kita tak boleh kawal ke ahli-ahli parlimen kita, ataupun ahli-ahli parlimen ini telah ada pemikiran mereka sendiri, tidak lagi tidak berpandukan kepada parti. Itu pun mungkin berlaku. Sebab itu kalau kita nak pada ini, kuasanya ada pada rakyat. Rakyat kena menentu mereka yang setia dan mereka yang boleh menentukan hala tuju negara yang lebih kuat dan hebat untuk rakyat seperti kita. Okey, di penghujung ini barangkali menarik jugalah saya nak dapatkan pandangan Nazri. Penuh semangat sebenarnya Nazri malam ni. Saya suka. Okey, Nazri, kita bercakap tentang nama-nama besar yang turut bertanding sebenarnya dalam Dun Sabah undi orang muda ini. Tapi di Dun Sabah itu sendiri ada nama-nama besar. Ada yang bekas ahli-ahli politik memang kita anggap begitu veteran sekali lah, begitu berpengalaman sekali. Tetapi dari jangkaan Nazri sendiri dalam PRU Dun Sabah kali ini, mungkin akan ada nama-nama besar yang mungkin akan tumbang dalam pilihan raya kali ini. Mungkin tidak lagi dipilih oleh rakyat. Itu tidak mustahil lah. Itu tidak mustahil berlaku kerana PRU 14 telah membuktikan nama-nama besar tumbang di kawasan-kawasan yang memang cukup yang memang kita tak jangka beliau akan kalah. Antaranya Menteri Kewangan pada ketika itu Datuk Johari dikalah oleh Titi Wangsa dan sebagainya. Ini semua nama figura-figura besar yang pernah menjawat jawatan dalam kerajaan. So kalah dan tumbang, dan ada juga yang menang tipis di dalam pilihan raya. Ini menunjukkan bahawa rakyat ini dia ada kuasa dia untuk menentukan. Dia tak kira siapa. Pada ketika itu mungkin dia fikir gula-gula yang manis, yang dia makan itu manis, tidak ada yang masam langsungnya kan, dia rasa itulah yang terbaik bagi dia. Sebab itu saya tengok di Sabah ini ada figura-figura besar, antaranya Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, Datuk Seri Anifah Aman, lepas tu Datuk Hajiji, Datuk Seri Hajiji, Datuk Seri Bong Mukhtar, lepas tu ada juga pengurusi PKR Sabah, Datuk Christina Liu, lepas tu ada juga bekas menteri, Menteri Komunikasi iaitu Datuk Seri Dr. Saleh Khawar. So
ini antara figura-figura besar yang akan menawarkan diri sekali lagi. Sama ada antara ni juga yang mungkin dicalonkan sebagai Ketua Menteri Sabah. Tetapi kalau kita tengok pengimbau dia punya sejarah politik ini, Datuk Syafiq Apdal daripada Barisan Nasional, Anifah Aman daripada Barisan Nasional, Haji Ji juga sebelum ini daripada pimpinan Barisan Nasional, itu juga Datuk Bong Mukhtar daripada Barisan Nasional, Datuk Seri Saleh Keruak pun daripada Barisan Nasional. Jadi saya lihat bahawa mereka ni adalah satu haluan politik yang sama sebenarnya di peringkat awal, berpecah kerana berbeza pandangan sehingga kan mereka tidak boleh duduk satu meja. Itu saja. Saya nampak itulah kepentingan orang politik ini apabila mereka telah terkenal, mereka hebat dan mereka menubuhkan satu parti untuk menegakkan kebenaran yang mereka rasakan perlu ditegakkan. Tapi kalau ikut pada sejarah mereka, mereka datang daripada satu parti yang sama. Tapi kerana perbezaan itu yang menjadi, kalau kata lompat tadi itu antara benda yang lompat lah. Daripada parti satu ke parti dua. Semua ahli-ahli politik ni, kalau saya tengok, banyak ada sejarah. Contoh Datuk Seri Anwar Ibrahim, daripada UMNO-nya, kan, terkeluar akhirnya tubuh PKR. Itu pun daripada mungkin dia berbeza sikit lah, dia tidak melompat tapi dibuang. Ada juga Tengku Razali Hamzah juga antara tubuh parti Semangat Pemberontak pun tidak melompat tapi dibuang. Itu perbezaan dia. Tapi yang di kalangan ini juga ada yang dibuang, ada yang melompat. Itu bezanya. Tetapi kalau kita tengoklah calon-calon tumpuan ni semua jadi favourite rakyat Sabah. Tetapi pertimbangan akhir, saya kira mungkin anda suka pada individu, tetapi pandanglah kepada parti. Mungkin parti boleh menggerakkan sesuatu. Saya suka bila Nazri gunakan istilah lompat tu berkali-kali sebenarnya tadi. Jadi kalau ada sukan Olimpik itu memperkenalkan acara lompat katak, agaknya kita yang paling ramai menghantar wakil ahli parlimen untuk bertanding di sukan Olimpik. Baik, 1 minit masa yang tinggal, Nazri. Kata-kata dan juga seruan anda lah kepada anak muda serengkas-rengkasnya supaya mereka turut sama mengundi, turun sebagai pengundi dalam PRU Sabah, Dewan Undangan Negeri Sabah ini. Silakan. Baik, saya ambil yang paling ringkas. Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan telah meletakkan tanggungjawab kepada kita, iaitu kita kena turun mengundi. Umur cukup 21 tahun, telah mendaftarkan diri di kawasan Maustati, maka kita kena turun mengundi. Tanggungjawab kita kena ditunaikan berlandaskan kepada Perlembagaan Persekutuan. Kalau anda rakyat Malaysia yang ada tanggungjawab kita, orang muda ni rakyat Malaysia, ada IC biru, kan, kita ada tanggungjawab kita di bawah perlembagaan, kan, yang mana perlembagaan ini telah pun kita meteraikan sejak daripada kemerdekaan lalu sehingga hari ini kita guna pakai. Jadi gunalah peluang dan kuasa, dan dia hanya datang sekali. 5 tahun nanti baru dia akan datang semula, dan dia tidak akan datang 2 kali. Saya juga ingin menekankan bahawa anak muda ini nilailah kata-kata ahli politik. Saya agak tersinggung sikit tuan apabila disebut tentang peristiwa Lahad Datu disebut oleh MP Silam, mantan menteri pelancongan menyebut bahawa ini adalah satu sandiwara. Saya rasa ini adalah anak muda tidak boleh terima. Anak muda tidak boleh terima bahawa kerana sudah ada mereka yang gugur, 11 orang yang gugur di medan juang mempertahankan bumi Sabah, maka perkataan begini tidak boleh diterima, dan saya kira cukup biadab dan tidak boleh kita ambil enteng lah, pandang enteng benda ni. Kita kena pandang serius. Pemimpin begini ke yang akan Sabah pilih? Bukan saya nak merasuk, tetapi anak muda kena menilai. Jom turun mengundi, ramai-ramai kita turun mengundi. Okey, Pak. Terima kasih banyak-banyak kepada Muhammad Nazri Abdul Latif, Exco Majlis Belia Malaysia, kerana sudi bersama dengan kita. Bersemangat sekali sebenarnya Muhammad Nazri. Penang kat mana ni? Bayan Baru. Saya balik pulau. Kampung juga lah. Okey. Jadi kepada anda terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami di Ruang Bicara ini, dan kami menjanjikan sesuatu. Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.